selalu dipinggirkan sama dari zaman ni. Ramai yang tak nampak betapa pentingnya kita duduk dalam selagama. Tapi kalau Allah izinkan duduk dan dia boleh rasa berubah, masa tu dia rasa betul yang penting dia kena duduk selagama. Tapi kalau Allah tak rasa penting, dia akan anggap benda ni hanyalah bila lapang dia buat, bila lapang dia buat, bila lapang dia buat. Akhirnya dia tak mendapat apa-apa yang sepatutnya dirasai oleh orang lain. Jadi feel tu yang kita nak dapat. Hadir boleh hadir, kalau dah banyak, cuma kita nak ada kuat nak hadir ke tidak. Jadi nak dapat kuat inilah memohon bantuan daripada Allah, mohon tolong dia bagi kita taufik, dan bila dia dah bagi kita taufik, kita ada kekuatan untuk duduk dalam majlis-majlis yang baik. Ada orang kadang dekat kampung duduk sebelah pondok pun tak ngaji. Kita tak ngaji. Padahal orang yang jauh dari pondok ni pula yang datang. Selalunya gitulah. Kalau orang kampung kat dekat sebelah pondok tak datang. Dia soal dia mengaji ni bukan soal jauh tak jauh. Jauh ke dekat. Soalnya dia ada kendak tak. Dia ada kendak tak. Sama macam tempat lain lah, sama juga. Kadang orang kampung kita tak dengar, kita ngajar. Orang luar pula yang banyak dengar. Ni biasa. Jadi perubahan tu adalah hadiah daripada Allah. Sebab Allah yang memberi kita ilmu, dia yang memberi kita hidayah. Dia yang beri kita taufik untuk berubah. Jadi kalau kita dapat package tu, kita dapat hidayah, dapat kesedaran. Yang pentingnya mesti kita berubah. Tapi kadang-kadang dapat kesedaran, tapi kita tak ada kekuatan untuk berubah. Jadi nak kuat itulah perlu ada booster. Dia macam booster lah. Macam booster. Booster ni, tengok kucing pun belajar. Booster ni lah yang dinamakan hidayah. Booster ni lah yang dinamakan hidayah. Dia macam repeater lah. Macam repeater. Kalau microwave tu, dia punya gelombang tu tak kuat handphone, untuk handphone ni capai dia punya gelombang. Kadang-kadang selalunya mereka akan taruh satu alat namanya repeater. Repeater ni dia ambil gelombang ni, dia dekatkan lagi pada pengguna. Itu namanya repeater. Repeater ni lah yang menguatkan. Jadi repeater ni hidayah. Jadi topik ni, nak dapat topik ni, usaha ni mesti datang daripada makhluk. Usaha ni datang daripada kita. Tapi yang bertopik ni Allah, bukan kita. Atau bukan ilmu, bukan guru. Tapi Allah beri. Tapi Allah beri, ulama dah susun, dia meletakkan syarat dia untuk kita kena ada kendak dan dosa. Kalau tak ada kendak dan tak ada dosa, kita tak dapat. Kita boleh rasa pengalaman kita lah. Saya tak tahu lah orang lain dia setuju lah. Tapi pengalaman apa yang saya dengar daripada orang-orang yang belajar, tak kira dia belajar dengan siapa kan, dengan saya ke, dia belajar dengan orang lain. Selalunya dengan belajar yang kerap, dan ada rasa ketekunan, sampai ada rasa seronok, selalunya dia ada perubahan pada diri dia. Setuju tak statement yang saya cakap ni? Setuju. Kalau ikut pengalaman dia, jangan tengok orang lain. Kita tengok orang lain pun nak buat apa, betul tak? Apa tengok orang lain. Kita tengok diri kita. Kalau dengan benda yang berterusan, yang kita buat benda yang berterusan, Allah Ta'ala takkan sia-sia dengan kita. Dia bagi kita kekuatan untuk berubah. Dulu nak qada solat, tahu. Hidayah tu ada. Pengetahuan ni ada. Sedar ni ada, sedar, tahu. Bayang ni banyak yang kena qada, betul. Tapi nak buat tu tak kuat. Itu nama taufik. Jadi taufik ni dia memerlukan booster. Booster ni lah dikatakan tarbiyah. Booster lah dikatakan nasihat. Booster ni lah dikatakan ilmu. Dan kita kena constant menggunakan booster ni supaya taufik ni constant ada kat kita. Lepas tu kalau kita lama tak datang belajar, lama tinggalkan benda-benda yang baik, lama tak makan zikir, nanti kita boleh perasan yang diri kita ni dah macam jauh daripada sesuatu yang kita nak, yang pernah kita dapat dulu. Bila dah berubah ni, bila kita dah berubah, kita sedar macam mana kita dapat berubah ni, dan kita tahu Allah tolong kita berubah, sampai satu masa nanti kita dah tak boleh nak patah balik. Sebab dah moving forward ni dah jadi darah daging kita. Tapi sementara nak jadi darah daging ni, kadang-kadang Allah uji.
Ada orang yang Allah uji. Ada orang Allah tolong aja tanpa ujian. Ada orang Allah uji je. Nak tengok, nak try dulu dia punya keikhlasan ni betul tak betul. Waktu uji ni jangan gagal. Waktu uji ni jangan gagal. Kalau gagal, dia roboh habis. Dia kena bina balik dari awal. Tu nak kena hati-hati. Okey, hari ni kita baca ayat hawalat. Saya tak tahu surah 36. Cuba tengok kitab, betul tak? Ya, Itu betul Ustaz, Ustaz. 36 faedah kelima. Okey, tengok slide ni dulu. Facebook dah on ke? Dah Ustaz. Dah Ustaz, dah. Tak nampak pula Facebook. Ada. Baru check tadi. Ni. Okey. Kita baca yang faedah yang keempat ni. Dan keempat ni sebenarnya tak habis lagi cerita ni. Aku memilih jalan takwa. Okey, apa yang saya dah cakap tu ni, saya nak cerita pagi ni, nak kongsi pagi ni. Semoga banyak manfaat dia. Ini saya dah cerita, ini saya dah cerita. Ini dah cerita kan? Kita nak cerita yang ni. 8 syarat takwa. 8 syarat ni kita mesti lalui. Kalau tak ada 8 ni, kita boleh katakan macam mustahil kita nak mendapat takwa. Jadi guru-guru, saya kata kalam guru, sebab guru yang kita belajar ni dulu, ustaz ni, mereka menyusun daripada kitab-kitab dan mereka buat satu nota. Ini dah 8 benda yang menolong mereka, yang menolong kita dan menolong siapa saja untuk memperolehi akan takwa. Jadi inilah perjalanan mereka, perjalanan orang soleh ni, yang guru-guru mereka telah berjalan melalui dan dia dah sampai kepada satu daerah tu namanya daerah takwa. Jadi kita ni sebagai orang yang belajar dengan guru-guru ni, kita kena ikut perjalanan ni. Ni perjalanan, dia dah tunjuk, ini perjalanan dia. Ini yang mudah lah. Ada lagi perjalanan lain, mungkin agak jauh. Ada lagi perjalanan yang lebih dekat, tapi bukan dicapai oleh orang-orang macam kita. Dicapai oleh orang-orang yang lebih bagus dia punya persediaan. Macam kita nak pergi ke tempat lah. Ada orang boleh sampai 9 jam. Ada orang atas kecekapan dia boleh sampai 8 jam. Ada orang atas kecekapan dan keadaan yang baik dia boleh sampai 7 jam. Kenapa? Dia tahu jalan mana yang tak jam. Contoh begitulah. Jadi, orang yang biasa bulang alik ke daerah takwa ni, orang yang biasa membawa orang macam tourist guide ke daerah takwa ni, dia telah menunjukkan perjalanan ni untuk kita jalan sendiri. Jalan ni macam mana? Ni jalan dia. Ni yang kita nak tengok ni. Syarat pertama dia kata apa? Mestilah orang ini memiliki hidayah. Kalau tak sedar, memang tak boleh start. Hidayah dan petunjuk ni kunci dia. Kalau tak ada kunci, kita tak boleh start kereta. Tak boleh start kereta. Walaupun sekarang ni ada kereta tak payah pakai kunci, dia pakai push button. Tapi dia nak masuk kereta tu, dia kena pakai kunci juga. Dia kena tekan remote ke apa benda, itu juga kunci. Jadi, starter point dia, nak start ni, mesti ada hidayah. Ini yang kita doa pada setiap pagi. Allah madini fi man hadait. Tanpa kita sedar. Tanpa sedar. Itu dalam Quran kata ni. Faman yuridillahu wa ayyahdiyahu yashrahu sadrahu lil Islam. Barang siapa yang menghendaki akan memberikan kepada petunjuk. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepada petunjuk. Nescaya dia melapangkan dada dia untuk Islam. Dia perlu Islam. Wa may yurid ayyuzillahu yaj'al sadrahu dhahikan harajan ka'annama yas'adu fis sama.
kadzalika yaj'alullah rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Dan barang siapa yang dekat dengan Allah akan kesatannya, nescaya Allah jadikan dia dada sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Kalau Allah nak biarkan dia sesat, dia memang dada sempit. Dia tak ada rasa nak mengaji, dia tak ada rasa nak belajar. Begitulah Allah menimpakan siksa pada orang-orang yang tidak beriman. Hati tak tenteram. Tu dulu Ustazah Asma kan, saya dengar kuliah dia lah. Dulu kan dia jabatan, dia kerja dengan JAKIM, Jabatan Agama. Dan dia ini konselor keluarga. Dia, jawatan dia memang begitulah. Dia ni pegawai agama yang menjaga hal keluargaan lah. Dia cakap selalu kalau orang datang ni ada masalah rumah tangga, selalunya orang ini dia tak semayang, atau semayang dia tak lengkap, atau dia semayang dan dia tak faham semayang tu, dan dia semayang tak ada rasa apa-apa dalam semayang. Seolah dada dia ni sempit. Teruk dia, seolah Allah kata dalam Quran apa, dalam surah Al-An'am ni, penatnya dia, letihnya dia, seolah dia mendaki langit. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Bila hati ni tak ingat Allah, dua-dua pasangan ni tak ingat Allah, dada dia sempit. Dia payah betul. Kehidupan dia payah. Harta ada, tapi dia tak ada sedar. Harta ada, duit ada, kerja ada. Tapi dengan duit dan kerja dia menyebabkan dia lagi pening kepada. Seolah-olah dia sedang mendaki langit. Allah timpakan pada orang-orang yang tidak beriman. Allah yang timpakan. Jadi, untuk dada tak sempit, sempit ni maksud apa Tekanan lah. Tekanan pada mental tau. Bukan tekanan pada dada. Macam bila gerabah kena tu, bukan. Mesti usaha untuk jadi orang beriman. Mesti usaha untuk jadi orang beriman. Orang beriman ni orang apa? Inilah orang bertakwa. Sebab itulah perjalanan yang kita kena tempuh. Kita mesti berada dalam trek menuju ke kampung, menuju ke satu lembah, menuju ke satu denai yang indah. Denai itu nama dia Denai Takwa. Kampung itu bernama dia Kampung Takwa. Sebab tu kalau kita tengok khutbah Jumaat, kalau yang baca khutbah ni, dia tak kata ittaqullah, maka khutbah tak sah. Khutbah tak sah, sembahyang Jumaat tak sah. Dia mesti ada berpesan kepada takwa. Ittaqullah. Saya berpesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu bahasa Melayu ni lah. Ittaqullah. Ittaqullah. Jadi, benda yang pertama ni, kita sekarang dah ada kesedaran. Payah nak jumpa yang orang kata semayang ni dia sedar. Dia tahu semayang dia wajib. Payah nak jumpa orang kata dia tak tahu yang Islam ni suruh buat gini-gini. Pada benda-benda yang umum dia tahu. Tapi selalunya, apa yang berlaku, dia tak kuat. Kadang-kadang kita dengar orang cerita kan, memang kita tak boleh nak imagine lah. Payah untuk kita nak faham. Bila orang cakap dia ni, pasangan dia ni, suami ni baik. Tapi bila suruh semayang pun tak tahu je. Itu dah ada sempit tu sebenarnya. Dia ada hidayah, dia tahu semayang tu wajib. Sebab tu bila isteri semayang tak marah. Dia tahu, dia pun Islam juga. Isteri dia pun Islam. Tapi kenapa isteri dia kata bila suruh suami buat, dia tak buat. Dia tak boleh buat. Dia tak ada satu baton yang boleh dia start beramal. Baton tu nama Taufik. Untuk dia start berlari. Hidayah dah ada. Taufik dah ada. Jadi, kita ni kalau kita dah ada Taufik, kita cuba pass baton dekat dia, dengan kita ajak dia, dengan kita pimpin dia,
dengan kita dorong dia, so dia dapat taufik. Jadi kena usaha. Tengok sini tengok ni slide ni Kena usaha untuk hidayah dan taufik. Kita kena usaha untuk ajak. Kita kena usaha, lahir dia kita ajak. Zahirnya kita cakap. Zahirnya kita beritahu. Tapi ada kaedah dia juga yang kena hati-hati. Jangan 24 jam cakap. Nanti dia jadi marah, dia jadi bosan. Rasulullah ni sahabat-sahabat kata, kami juga tidak pernah dinasihat sehari-hari oleh Nabi. Rasulullah ni dia pun lagi bijak. Jadi ada masa cakap, ada masa diam, ada masa cakap, ada masa diam. Diam tu bukan mana tak bercakap. Diam tu kita tengah kena doa banyak-banyak. Ramai orang cerita masalah ni dengan pasangan ni. Ini cerita-cerita mendengar. Jarang lelaki kata isteri dia ni susah, jarang. Selalunya isteri yang kata suami dia susah. Tak semayang ke, semayang macam kadang-kadang semayang, jarang-jarang nak semayang ke. Tapi jarang isteri ni dia mengadu yang suami dia mengadu yang isteri dia tak semayang. Saya tak pernah dengar lah, jarang saya dengar lah. Kerana sepatutnya dia boleh kawal sebagai suami, dia boleh bawa isteri dia ni pada betul. Kalau isteri ni tak bawa dia pada betul, ni nanti dia katakan dia tidak menunaikan nafkah batin. Dia tidak menunaikan nafkah batin. Sebab tu saya cakap kalau kita ni ajak orang tak berapa nak, hakikat dia memang Allah tak beri dia taufik. Dia tahu, dia sedar dia Islam. Tapi dia nak laksanakan Islam ni, dia tak dapat dari benda tu. Hakikat dia Allah tak beri dia taufik. Sebab yang menyedarkan, yang menguatkan kita amal ni untuk Allah. Tapi adab sebagai makhluk, adab sebagai hamba, kita kena kata, kita tak pandai dakwah kat dia. Kita boleh pujuk suami kita. Kalau suami kita ada duit ni, nak suruh dia beli barang kemas ke, nak ajak dia pergi berjalan ke, kita berjaya. Tapi kenapa tanpa solat ni kita tak berjaya? Kita berjaya pujuk dia pada belikan barang. Tukarkan langsir rumah. Walaupun langsir rumah ni kadang tak perlu tukar lagi. Tapi benda yang tak masuk akal pun kita boleh dapat buat. Dapat yakin dengan dia. Walaupun dia sebagai lelaki, pandangan dia tak sama. Pandangan kita bulan perempuan, kita rasa langsir ni pada dapat tukar. Contohlah ni, nanti rumah. Tapi dia sebagai lelaki, dia kata benda ni duduk lagi. Tapi kita berjaya convince dia, yakin dengan dia, hingga dia setuju, bagi duit, tukar langsir. Tapi kenapa kita kata, bila macam semayang, kita kata hidayah. Allah tak izinkan. Tahu tak, tadi tukar langsir tu, yang kita berjaya meyakinkan dia untuk tukar langsir ni, walaupun langsir ni baru lagi pakai berbulan, gerak hati dia nak tukar langsir ni daripada siapa? Allah. Ni kena faham tau. Bila buat tukar langsir, tak libat Allah langsung. Seolah-olah Allah tidak terlibat dengan apa yang kita kendaki. Ini salah ni. Tapi kenapa bila bab taat, kita tak berjaya tarik? Sama jugalah. Macam mana tukar langsir tu Allah izinkan untuk dia bersetuju dengan kita. Walaupun pada asal dia tak setuju. Tapi dengan kaedah yang kita gunakan, kita lahirkan sebab-sebab tu, disetujukan. Pada membalik tak membalik tu satu hal satu lain pula. Kita usaha. Cakap, nanti pujuk, cakap, pujuk. Diam sekejap, lepas tu buat kebaikan dengan dia yang melebihi daripada biasa kita buat. Walaupun kita buat baik tu ada makna, akhirnya kita dapat. Tapi bila tang nak ajak pada kebaikan, kita cakap sekali je. Bang, semayang bang. Jadi kita kata dah, takkan sudah lagi pasal lah. Kita mudah je. Betul tak? Kita hatta tak pernah baca zikir-zikir yang diajar oleh para ulama'. Kita kata banyaknya nak baca ya hadi 20,000 kali. Tang ni kita kata banyak. Selalunya gitulah. Mengadu, bila kita kata baca ni,
Mengadu lagi. Kita kata dah baca. Belum. Dah belum, janganlah cakap apa-apa. Betul tak? Kita ada masalah, orang bagi ubat, kita nak makan, jangan cakap apa-apa lagi. Cubalah dulu. Betul. Ini nak baca benda-benda pendek-pendek dan sekejap. Lepas tu nak nampak benda besar. Hidayah ni bukan benda kecil. Taufik ni bukan benda kecil. Betul. Tapi boleh bagi, baca Ya Hadi 20,000 kali. Matilah saya Ustaz. Tak ada orang mati baca Ya Hadi 20,000 kali. Tak ada lagi orang mati. Kita nak benda besar, usaha dia besar. Kita nak benda mahal, usaha dia besar. Kita nak benda tahan, benda dia mahal. Harga dia mahal. Benda baik tak datang dengan harga murah. Tu nak kena faham sungguh-sungguh. Nak tanya ke ni? Dia apa? Kita muka. Angkat tangan. Ini duit habis. Ini duit habis. Siapa ni? Okey. Tak tanya jangan angkat tangan. Anak dia kot tu Ustaz. Dia tak perasan dia mak Ustaz. Tak perasan? Orang anak dia. Itu jangan tinggalkan handphone kat anak kalau buka ni. Okey. Usahakan bila kita kata hidayah dengan taufik ni, dia ada satu macam kita kata kaki kiri kanan. Begitulah gadingan yang perlulah. Jadi hidayah ni kita sedar. Kita kena sampai kat sini. Apa matlamat dia? Mardhatillah. Kita nak sampai, kita dapat ridha Allah. Itu bila kita sedar, itu matlamat kita, itu nama hidayah. Tapi taufik ni kita dikuatkan untuk gerak. Dulu guru bagi contoh, taufik hidayah ni tinggi tau. Dia bagi contoh yang paling mudah. Nampak mouse saya gerak Nampak tak mouse gerak? Sekejap. Gini Nampak sini, katakanlah sini rumah Bat. Bat ni rumah kat Bentong. Saya masuk dekat Bentong, masuk tol Bentong, saya jalan. Bat, rumah kat mana? Benar. Masa ni, katakanlah masa ni tak ada WhatsApp, tak ada share location apa semua. Okey, Ustaz jalan terus. Nanti Ustaz jumpa, ada satu kedai makan. Depan tu nanti Ustaz masuk kanan. Taman apa? Taman Melong? Jalan Melong? Melati. Taman Melati. Melong pula. Ustaz jumpa Taman Melati, lepas tu jalan ni, Ustaz masuk kiri jalan ni. Okey, saya di depan rumah. Jadi dia, Bat ni beri panduan kat saya tengah bawa kereta ni. Itu nama apa? Hidayah. Itu nama hidayah. Itu nama hidayah, itu nama hidayah. Kita tak ada maklumat. Kau mesti jadi orang Islam, kau kena semayang, kau ikut jalan ni, kau macam ni, kau kena puasa ke gini-gini. Tahu? Tahu tu nama dia hidayah. Sedar nama dia hidayah. Kalau orang kafir, kau kena masuk Islam. Bukan petunjuk Ustaz. Hidayah ni petunjuk lah. Okey. Lepas tu, katakanlah kata, Ustaz tunggu kat Tol Bentong. Saya datang bawa saya punya Mercedes. Tak ada. Mercedes saya warna hitam. Plate dia C28. C28. Orang terror tak terror. Lepas tu, Ustaz parking kereta dekat Tol Bentong. Saya bangun Ustaz. Saya pun masuk C28 ni. Dia punya Mercedes compressor. Masuk. Dia bawa pergi rumah dia. Tengok rumah 3 tingkat. Ada lift. Ustaz, kita borak kat atas. Ada lift. Saya pernah ngajar rumah ada lift ni. Dahsyat dah Ustaz contoh tu, takut saya dengar. 2 bulan ada lift. Saya pernah ngajar rumah ada lift ni. Saya ngajar 3 kali. Lepas tu saya kata jangan buat kat rumah lah, nanti ganggu. Buat dekat tempat lah, dekat kawasan perumahan tu ada tempat yang macam dia punya, orang kata executive club lah. Orang panggil sana club lah. Kita buat kelab agama situ. Saya ni, yelah orang kita ni bukan orang have. Ustaz, lift kat atas. Saya nak pergi kat tangga. Ustaz,
Saya bosan. Ni, ikut ni. Dia kata tangga mana? Bukan tangga, sini. Tekan, cing. Amboi. Allah. Jadi, Cakap satu, dua, keluar je. Surau. Allah. Lepas tu, daripada surau tu, dia tengok cermin. Kan? Wah, kawan-kawan saya datang. K15 plate. Tahu? BD42 plate. Itu semua plate pendek-pendek je. Kawan-kawan saya datang. Saya syukurlah. Saya dan saya syukurlah. Rumah saya Orang yang ada orang-orang yang ada harta ni, dia ada agama. Ni yang best. Ni saya suka ni. Dia tak kira lah miskin ke kaya ke, tak kira lah. Tapi penting ada agama. Tapi kalau orang ada harta ni, kalau dia ada agama lagi bagus. Sebab apa? Dia boleh nak menyumbang pada siapa yang patut disumbang lah. Jadi dia bawa kita ni daripada Tol Bentong ni, dia bawa kita pergi ke rumah dia 3 tingkat ni dengan naik kereta ni, itu nama dia taufik. Itu nama dia taufik. Jadi kita perbezaan hidayah dengan taufik tu kat situ. Kalau untuk mudah kita faham. Jadi perkara pertama sebagai untuk start untuk mula nak pergi jalan takwa ni, kena ada 2 benda ni. Okey, tanya. Aura tanya. Ustaz, kalau macam suami kan, seorang suami dia jaga solat, dia mengaji setiap hari, dia jaga semualah, tapi dia selalu maki bini dia. Macam mana tu Ustaz? Dia bukti yang solat dia, bukti yang dia punya baca Quran dia, Allah terima. Saya ada cakap tadi, apa bukti dia? Akhlak dia. Akhlak dia cantik. Akhlak dia cantik. Dia kalau dah ada solat tapi dia maki orang lain, bukan kata isteri dia. Kadang-kadang orang lain dia tak maki, isteri dia pula dia maki. Tu yang pelik tu. Dengan kawan dia baik-baik je, dia baik lah. Tapi dengan bini dia, Itu yang saya kata lah, tu saya kata. Dengan orang luar nampak dia sebagai orang yang berbudi. Tapi bila balik rumah, watak dia bertukar. Ada juga orang kata, Ustaz, agaknya rumah tangga saya ni kena sihir ke? Saya tak tahulah. Tapi benda ni tak boleh nafikan, memang ada. Tapi jangan fikir cara tu dululah. Kalau kita kata hasil sihir, kita tak tahu apa nak buat apa. Patutnya suami ni dia kena sedar, Allah tidak terima dia punya amal. Ini satu. Kenapa Allah tak terima dia amal? Mungkin ada benda yang tak kena kan. Kalau orang macam ni, saya cakap terang lah. Kalau orang macam ni, dia tak belajar agama. Kalau belajar pun belajar lagi gitu-gitu je lah. Kenapa? Mungkin solat dia salah. Mungkin. Mungkin solat dia salah. Lepas tu akhlak dia tak bagus. Mungkin solat dia tak betul ni. Cuba cek. Cuba tanya kan. Macam mana niat ni? Dia pun niat masalah. Atau mungkin zahir dia betul. Tapi khusyuk dia tak ada dalam solat. Kalau zahir dia betul, khusyuk dia ada, pastilah dia dah dapat syurga yang disegerakan. Kenapa? Bila dia ada khusyuk, nanti hati dia bahagia. Hati dia boleh bawa menemui Allah. Itu khusyuk tu. Dia boleh akal, dia boleh fikir Allah dan solat. Dan terbawa ke luar semayang. Bila orang itu, Allah ni sentiasa ada hati dia, dia tak ada maki-maki orang, marah orang. Contohlah tengok para Nabi, itulah. Para Nabi ni hati mereka dengan Allah. Hatta dia tidur pun hati mereka dengan Allah. Itu yang Rasulullah ajar. Dia ajar doa tengok cermin, doa masuk tandas, doa keluar tandas, doa keluar rumah, doa makan, doa lepas makan. Doa tengok hujan. Bila ada angin yang kencang datang, doa dia macam mana. Tengok benda-benda yang mengagumkan, baca dia apa. Kenapa dia ada banyak doa peraturan daripada dia celik mata sampai tidur balik? Sebab hati dia sentiasa dengan Allah. Lepas tu tak boleh nafikan, manusia yang paling tenang hati dia adalah para Nabi dan Rasul. Lepas tu kalau kita ni semayang, kita ni puasa, tapi kita ni akhlak kita dengan pasangan sendiri pun agak kurang ajar,
Itu nak kena betul kan. Pergi belajar balik apa benda yang tak kena ni. Kalau Allah bagi dia sedar, dia akan sedar lah. Kadang-kadang dia ditipu oleh amalan dia. Dia kata aku okey apa? Aku baca Quran sebulan sekali khatam. Dia kata. Apa masalah? Tak ada masalah aku. Tapi orang tengok akhlak dia bukan macam orang baca Quran. Betul tak? Bukan macam orang semayang. Betul. Orang semayang bukan macam ni. Watak dia patutnya. Betul tak? Lepas tu kenapa jadi begini? Selalunya dia beramal tidak dipandu. Tidak dipandu dengan apa? Dan jadi kita tahu. Ilmu. Ilmu. Tidak dipandu dengan ilmu. Tapi orang macam ni dia dengan ilmu adalah guru. Lepas tu dia belajar agama. Orang macam ni dia akan kekal tertipu. Tapi orang macam ni dia jadi imam Ustaz. Jadi contoh pada bukan jadi masyarakat. imam. Dekat keluarga memang tak baik Ustaz. Macam mana Ustaz? Lebih daripada imam. Dekat keluarga terus Saya dah biasa dengar perkara ni, pengaduan ni saya biasa dengar. Kenapa ya Dia Ustaz? kata, kenapa? Dia kena check balik lah amalan dia. Betul tak? Dia kena check amalan dia. Dia beretika, dia bersopan dengan orang lain tu, kadang-kadang dia mengharap pujian tau. Supaya orang pandang dia hebat. Tapi dengan anak isteri dia tak perlu. Kalau anak isteri dia puji dia pun dia tak ada dapat apa-apa. Tahu, kadang-kadang dia begitu, dia silap itu. Kenapa Dia tak dipandu oleh ilmu. Jadi kadang-kadang dia tertipu dengan apa dia buat. Yalah, sedangkan Rasulullah pun baik dengan ahli keluarganya. Akulah yang paling baik dengan isteri aku. Apa cakap ada gitu kan? Saya setuju. Rasulullah dah sebut kan? Ada hadis. Ini hadis tau. Ini bukannya kata-kata ulama. Akulah lelaki yang paling baik dengan isteri aku. Bukan mana paling baik ni, isteri nak buat apa-apa, yang langgar syariat pun tak apalah, buatlah. Isteri nak keluar dengan lelaki lain, naik motor, bye-bye, jalan baik-baik. Lelaki lain tu kata, baik suami awak siap bye-bye kita ni. Itu bukan baik, itu bodoh. Itu dayus. Baik ni bukan mana tu. Baik ni lah akhlak. Akhlak dia. Cara dia bercakap. Bukan dia lembik, bukan. Makna lembik ni, apa-apa bini buat tak betul pun tak apalah. Bini kata baik laki aku. Aku pakai macam ni ketat pun dia kata okey. Itu bukan baik. Itu dayus. Itu dayus. Baik ni dia ada teknik yang betul untuk bawa bini dia pada kebaikan. Dia ada teknik ni yang bini dia tak perasan, bini dia ketarik pada kebaikan. Ustaz, kalau makan duit hasil bini pun dayus ya? Dia kena, kenapa dia makan duit hasil bini ni? Duit dia mana? Tak kerja, makan tidur je. Kalau makan tidur, isteri dia reda tak untuk tanggung dia? Kalau Tak. isteri tak reda, isteri dia pergi ngadu lah. Dia tak ada lagi nafkah. Kalau isteri dia sabar, tanggung dia, paling kurang pun dapat pahala sedekah. Paling kurang pun dapat pahala sedekah. Kenapa? Dia patutnya bukan dia tanggung kita. Dia tanggung kita. Bukan kita tanggung dia. Tu maknanya amal itu kena tengok balik. Dia kena tengok balik. Dia kena sedar balik. Dia tak akan dapat maklumat ni. Kalau bini cakap memang dia tak setuju. Orang macam ni lah. Kalau bini cakap, abang ni mungkin abang punya amalan ni tak berapa kena lah. Sebab tu abang garang. Oi, kalau orang macam ni cakap macam ni, mau dia bumbuk pelempang lah. Orang macam ni kalau dia dapat baran, kalau kita sentuh peribadi dia lagi dia marah. Dia patut duduk majlis ilmu yang guru kena terang secara umum pada semua orang, dan pada tu dia kena lihat diri dia. Okey, Hashimah tanya. Tak ada. Siapa lagi akan tanya? Diana tanya. Ustaz, diagram yang tadi tu, diagram yang sebelum ni, okey. Kalau kita tengok usaha dari manusia, pemberian adalah dari Allah. Usaha tu bila Ustaz buat anak panah biru tu, adakah dia merujuk kepada hidayah dan taufik ataupun dia merujuk usaha taufik? Bos. Dua-dua. Terima kasih Ustaz. Pada dua-dua Yang ni dua-dua. Jadi
dua-dua perjalanan ni bagaikan kaki kiri dan kanan. Usaha ini, hidayah ini bagai kaki kiri kanan. Kaki kiri dia tak boleh bergerak kalau kaki kanan tak bawa, dan kaki kanan dia tak boleh bergerak kalau kaki kiri dia tak melangkah. Dia kaki dia macam ni. Kalau ni dah mula gerak, ini baru akan ikut. Bila ada hidayah, baru taufik yang akan ikut. Jadi hidayah dulu, baru taufik. Hidayah, taufik, dia gerak. Tapi kaki hidayah ni dia kena rasa sedar. Oh, aku dah gerak. Lepas tu taufik ni, tolak dia gerak. Jadi, kita yang melihat orang-orang yang tidak mendapat taufik ni, kita yang melihat orang yang tidak mendapat hidayah ni, kita ada satu kunci yang kita kena tahu, siapa yang gerakkan dia ni adalah Allah. Jadi kita kena meminta kepada penggerak. Kepada penggerak. Penggerak ni apa? Penggeraknya Allah. Usaha kita kena nasihat. Tapi kalau cara zahir dah tak boleh pergi, kena marah, kena maki, tinggalkan cara zahir. Takut dia beri kemuratan yang lebih besar. Saya dulu ada baca satu kisah lah. Wallahualam lah. Kisah ni benar tak benar lah. Isteri dia cerita. Tapi rasanya cerita betul. Kalau tidak, berapa dia cerita kan. Dia kata suami dia gitulah. Suami dia teruk lah, tak semayang. Semayang pun kadang-kadang. Dulu masa mak dia meninggal, dia semayang. Gitu je lah. Dia kata pernah satu hari, dia berhenti di RNR. Kita ni popular juga, ramai orang tahu. Lepas tu dia kata, bang, mana semayang? Kau pergi lah, tak apalah, aku tunggu sini. Dia sanggup orang kereta ni, padahal surau depan, sebelah kereta saja dekat RNR. Isteri ni semayang. Isteri ni dengan, dia sabar tau, dia sabar. Dia tak ada nak tunjuk masa muka ke, nak marah ke kat suami dia, abang ni suami apa ni, dia tak macam kat itu dia kata. Sebab dia berpegang pada satu konsep, nak ubah diri sendiri pun payah, ini kan nak ubah orang lain. Tapi dia tak pernah putus asa. Dia doa. Lepas tu bila dia datang, nampak suami dia terjaga, dia tidur dalam kereta lah. Dia tidur dalam kereta. Terjaga, dia, aku nak semayang, sekejap aku nak semayang. Dia rasa pelik, kenapa si suami terjaga dia kereta tu nak semayang. Sekejap, aku tunggu sekejap, aku nak semayang. Rupanya, lepas tu dia dah, dalam perjalanan tu dia termenung, dia macam termenung lah, dia watak dia berubah. Akhirnya isteri dia berjaya pujuk dia, tanya, kenapa abang tadi tiba-tiba abang rasa nak semayang, sebelum saya cakap abang semayang, abang tak semayang. Dia kata tadi, sebenarnya dia kata dia malu cerita dengan isteri dia. Dia ego lah sikit, biasalah kan, orang lelaki dia ego. Dia kata abang mimpi masuk neraka. Dia kan gitulah. Dia seksa dalam neraka. Dan penyiksaan dia berlaku lama. Dan malaikat kata ini hukuman kau tak semayang atas dunia. Dia seksa, dia kata dia rasa sakit tu, dia rasa sangat. Padahal suami dia, isteri dia semayang 10 minit je. Dia kata penyiksaan ni berlangsung bertahun-tahun dia kata. Ini dia cerita pada seorang ustaz. Perempuan dia cerita pada seorang ustaz. Ustaz cerita sebagai pengajaran lah. Pengajaran. Bertahun-tahun seksa. Bila dia bangun tu, suami isteri badan lah dia kata, isteri dia kata saya nampak abang punya muka berpeluh. Padahal pasal ekor ni tidur. Ada orang dapat macam ni. Habis ustaz tu cakap dengan isteri dia, kenapa awak dapat? Atas sabar. Sabarlah. Doakan terus. Cakap perlahan-lahan. Tunggu masa sesuai. Ada orang dapat macam ni. Pasangan dia dapat hidayah cara macam ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam yang tadi yang Ustaz cakap taufik tu, penggerak tu yang Ustaz contohkan bat tu ambil Ustaz kat tol. Adakah bat tu sebagai penggerak ke Ustaz? Macam mana tu? Pembawa. Penggerak lah, dia lah penggerak. Dia penggerak. Dia bukan penggerak, dia bawa kita terus. Itu yang taufik nama tu? Itu nama taufik. Bila bandanya Allah bawa kita untuk solat. Bukanlah bawa macam bat bawa tu.
Dia pimpin yang kita solat. Dia datangkan malaikat-malaikat beri ilham, baca Quran apa gini, baca Quran. Tu. Sampai peringkat tu. Itu nama dia pemegang taufik. Sedar, dia pemegang hidayah. Dapat buat, pemegang taufik. Itu nama dia hidayah dan taufik. Tahan diri daripada buat dosa, pemegang taufik. Dapat buat taat, pemegang taufik. Sedar ini berdosa, itu macam hidayah je baru. Sedar ini kena buat, itu bagai hidayah dulu. Ada Islam dalam diri, itu hidayah baru. Solat, itu taufik. Dapat buat taufik. Belajar, sedar boleh belajar, itu taufik. Hidayah Ustaz, sedar. Sedar itu hidayah. Dapat buat sesuatu, belajar agama, dapat buat. Lepas tu dapat rasakan iman. Itu taufik. Sebab tu yang dikatakan wabillahi hidayah wa taufik. Bukan wabillahi taufik wal hidayah. Dulu guru saya cakap salah. Bukan wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi hidayah wa taufik. Selalu MC salah cakap. Hidayah dulu baru taufik. Bukan taufik dulu hidayah. Ini syarat pertama ni, nak dapat takwa. Tapi pergilah usaha untuk dapat hidayah, pergilah usaha mengekalkan kesedaran. Mengekalkan kesedaran kita ni kena jadi orang baik, mengekalkan kesedaran ni. Lepas tu mengekalkan taufik ni, mengekalkan usaha, mengekalkan belajar agama, mengekalkan rasa sabar dalam hati, mengekalkan syukur pada nikmat, mengekalkan rasa berdosa dan selalu bertaubat, mengekalkan doa dengan rasa hamba, mohon Allah tolong kita dan tolong keluarga kita dan segala benda-benda yang tak baik. Terus mendoakan pasangan ni. Terus mendoakan isteri ni. Cakap dengan Allah, aku redha pada anak-anak aku walaupun anak aku ada buat aku macam-macam. Tapi aku redha dengan dia. Kalau mak bapak tak redha pada anak, anak takkan dapat redha Allah. Kalau suami tak redha pada isteri, isteri takkan dapat redha Allah. Orang yang tak dapat redha Allah ni, bila tak dapat redha, dia nak pergi jalan redha ni, matlamat ni, dia payah. Kalau isteri ni, suami ni, dia ada kebencian yang disorok dalam hati, ini bahaya. Kalau ada Ustaz, ni, kalau suami tu pun tak soleh, dia tak redha isteri dia, kira juga Allah tak boleh redha. lah. Dia tak solat, dia tak redha apa. Takkan kalau dia tak redha sebab isteri solat, tak boleh lah. Tapi kalau dia tak solat, dia tak redha isteri dia sebab isteri cakap biadab dengan dia, itu tak redha tu dia pakai. Dia tak redha pada benda yang dia benarkan untuk dia tak redha. Besarnya Allah beri pada suami ni, kenapa? Besarnya macam dia kata green light ni untuk dia dapat redha Allah. Dan besar dia juga kerana apa? Besar dia tanggungjawab dia pada isteri dia patutnya. Apa isteri dia buat salah, kalau dia tak tegur, dia dikatakan najis. Berapa ramai suami-suami najis. Isteri salah, dia tak bercakap pun. Isteri dia pakai macam mana pun dia buat tahu. Dia buat diam ni. Isteri dia make-up keluar rumah, dia tak cakap apa pun. Malah lebih takut dia suka. Macam ni isteri abang cantik. Baru orang tanya, ni isteri siapa? Ni isteri saya. Baru abang rasa bangga. Kau bangga kat dunia, kau bangga lah. Bini kau make-up sana, pakai baju cutting-cutting. Nampak bentuk tubuh macam biola, nampak macam gitar semua, kau bangga. Kau tak kat akhirat nanti apa jadi kat kau. Bini pula, perempuan ni memang watak dia lemah lah. Kalau dia tak kena pimpin, dia dihanyut. Jarang kita dengar perempuan boleh pimpin suami. Walaupun ada, pun tak ada, jarang. Selalunya kalau dia kahwin, dia kuat pada agama. Kalau suami dia tak kuat, selalunya, bukan semua saya kata selalunya dia akan ikut hanyut dengan suami dia. Saya tanya pengalaman ni, 245 orang. Ada objection tak dengan apa yang saya cakap? Tak ada. Ada belakangan tak dengan apa yang saya cakap? Tak, Betul. Saya kata pengalaman. Bukan kita kata tak ada. fatwa, bukan kata mesti. Tapi pengalaman. Kalau dia kahwin dengan satu pasangan, isteri ni asalnya kuat pada agama. Tapi dia kahwin dengan satu pasangan, dan pasangan ni tak kuat pada agama, payah untuk suami isteri ni nak ngekalkan status kuat agama ni. Kalau suami ni tak kuat. Silap-silap,
suami ni punya hanyut, dia akan terkesan dan dia juga akan hanyut. Dulu belum kahwin dia boleh pakai jubah, dia boleh pakai tudung labu, dia pakai stokin, dia pakai, walaupun zahir itu tidak melihat hati, betul. Tapi zahir ini lahir daripada hati. Mana dia bagus lah, dia boleh baca Quran gini-gini. Tapi dia mungkin dia salah pilih pasangan. Dia pilih pasangan yang sangat longgar dalam syariat. Kalau dia tak hati-hati, dia tak ada kawan-kawan dalam grup, tak ada ikut surau, tak ada apa, tersilap, dia akan berubah kadang-kadang 360 darjah dia pusing. Berbeza kalau suami dia kuat, isteri dia sederhana, isteri ni ada peluang untuk kuat. Kenapa? Pimpin. Itu Rasulullah kata, Ar-Rijal tu kan, lelaki itu memimpin An-Nisa, perempuan. Sebab tu kalau kita, ni nak cakap pun, semua orang dah kahwin kan. Tapi boleh bagi panduan pada anak-anak. Sebab tu kalau ustaz-ustaz dulu kan, kalau perempuan ni dia kuat belajar agama, dia selalu akan dijodohkan dengan lelaki dalam grup tu jugalah. Yang sama kuat belajar agama. Dengan harapan mereka akan meneruskan apa yang mereka buat lepas kahwin. Jarang ustaz ni nak ambil orang luar yang dia tak tahu. Dia tak ketahuan. Takut orang luar ni besok, dia bawa isteri dia ke mana tak tahu, lama isteri dah jadi lain. Kalau kahwin, biarlah lepas kahwin ni dia bertambah baik lah. Lepas tu orang perempuan ni, dia kena stay solehah. Bukan stay safe. Stay safe ni semua orang kena stay safe. Stay safe. Stay safe satu hal. Covid ni orang kata, please stay safe. Kekalkan diri kita dengan selamat. Jaga SOP tu, itu yang kena buat lah. Tapi jarang orang perempuan nak letak pada diri dia, stay solehah. Tahu? Kalau belum kahwin kuat ngaji, dah kahwin kuat lagi ngaji. Jadi untuk stay solehah ni, dia kena ada alat untuk maintainkan diri dia. Alat inilah yang tolong dia, alat inilah nama dia suami dia. Any objection? Saya tanya. Betul Ustaz. Ustaz. Ini kita cakap daripada pengalaman tau. Daripada yang orang cerita kita. Kita melihat pengalaman. Apa orang cakap kita belajar. Apa orang cakap kita belajar. Apa orang cakap kita belajar. Itu benda kita Nak dengar. tanyalah Ustaz. Ya. Kalau suami kita tu, dia masa kita kawan dengan dia tu, dia alim, semayang tak tinggal. Apabila dah umur sekian, dia lupa tu semua Ustaz. Jadi Dia anak-anak lupa. tu nak jadikan contoh susah. Tidak. Kita tengok kenapa masa dia belum kahwin dia alim. Apa yang kita nilai dulu. Mungkin waktu tu dia belajar agama. Atau dia ajar oleh mak bapak dia. Mesti ada sesuatu lah. Takkan dia tiba-tiba boleh alim. Dia ikut usrah ke, dia ikut jemaah Islamiah ke, apa-apa. Mesti ada, betul tak? Mesti ada. Tapi bila dia putuskan tali dia dengan jemaah yang berkat, jemaah masjid, jemaah surau, dia putuskan tali tu. Jemaah pengajian, dia putuskan tali tu. Bila dia ada gitu, sekejap. Assalamualaikum, ya. Salam, ya. Cepat cakap. Ya. Selamat datang. Datang. Okey. Orang motor rumput. Saya baru nak call dia begini, dia call saya pula. Dia dah round nanti rumput panjang, dia call. Abang, mau potong rumput? Dia ni dulu kerja, dia sekarang kerja hotel Canai. Dia kerja 7 hari seminggu. Saya tanya dia, Mansur, gaji berapa? Alhamdulillah bang, 500. Dia punya Alhamdulillah angkat tangan mentinggi, 500 dia gaji. Kerja 7 pagi, 12 tengah hari. 6 pagi, 11 sampai pukul 11 pagi. Hari-hari kerja berdiri. Alhamdulillah bang, Tuhan bagi saya 500. Dia kata Tuhan bagi saya 500 tau. Pernah tak saya tanya orang lain? Saya tanya orang lain, awak gaji berapa? Majikan saya bagi saya 3,000. Dia tak akan cakap Tuhan bagi saya 3,000. Saya cakap. Ni budak ni Allah tak kediakan dia telefon saya tengah ngajar. Saya ingat kisah dia tau. Nanti saya cerita, saya kongsi. Alhamdulillah bang, Tuhan bagi saya 500. Saya macam kena tarbiah, saya macam kena sepak. Bang. Kau tengok orang dapat gaji 500. Masa tu saya kerja lagi.
Gaji saya dekat 9,000 lah masa saya kerja. Saya sendiri pun macam rasa tak pernah cakap Tuhan bagi saya 8,000. Tahu? Allah hantar mereka-mereka yang kita rasa alah, orang biasa-biasa, tapi rupanya ada pengajaran yang kita boleh ambil. Okey. Okey, ni. Okey, tanya dulu. Doktor tanya. Kak Syifah dah tanya tadi kan? Doktor tanya. Assalamualaikum Ustaz. Yalah. Ustaz, tadi Ustaz kata kalau antara dua pasangan biasanya perempuan lebih gigih, lebih ada kekuatan, lebih tabah. Tapi kenapa dalam Islam kaum lelaki yang diberikan kebenaran untuk kahwin ahli kitab sebab boleh membimbing? Kenapa perempuan tidak boleh diberi kebenaran? Itu soalan dia ke? Doktor, apa soalan dia? Kenapa lelaki yang diberikan bukan kebenaran, yang dibenarkan untuk mengahwini ahli kitab, untuk membimbing wanita ahli kitab yang Maknanya kenapa perempuan tidak diberi kebenaran? Walaupun kita lalu tengok dalam kes-kes biasa ni perempuan yang lebih kuat, gigih, tabah sebagai pasangan. Dia perempuan ni dia lebih tabah pada ujian. Dia lebih sabar pada ujian berbanding dengan lelaki. Selalunya gitulah. Sebab satu dia sangat concern pada apa yang berlaku kat keliling dia. Itu dulu guru kata kenapa? Sebab Allah dah tetapkan lelaki yang pimpin perempuan. Bukan perempuan yang pimpin lelaki. Antara satulah diberi lelaki ni kahwin 4 ke apa benda semua tu cerita lagi lanjut lah kan. Tapi kita macam mana tinggi pun status kita kena tahu kita ni mesti dipimpin oleh suami kita. Kita mesti dipimpin oleh suami kita. Maksudnya kalau suami kita tegur, kita terima. Sebab memang Allah takdirkan dia kena pimpin kita. Kita kena mudahkan dia buat kerja dia. Supaya dia tak ditanya di akhirat nanti. Kalau dia dah pimpin kita, kita degil, kita ketegak, kita masih lagi buat tak tahu, itu dia tak ada masalah apa-apa kat akhirat nanti. Dan kita tak boleh lawa dia. Tapi pada dia, untuk adab dia dengan Allah, dia kena kata, aku tak pandai dakwah bini aku. Sebab patutnya lelaki itu yang mimpi wanita. Okey. Baik, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Ni Kak Syimah ada tanya dia tak? Ada tanya tak? Hani ada tanya ke? Tak ada? Okey. Syarat yang kedua. Panjang cerita Daya Taufik ni tau. Tadi saya cakap dah. Saya beri contoh semua dah. Syarat yang kedua. Memang saya nak ulang lagi sekali. Memang banyak pasangan hadapi masalah yang suami ni dengan orang luar boleh baik, tapi dengan keluarga dia gagal. Dia gagal untuk baik. Bukan dia gagal untuk apa, dia gagal untuk baik. Dia boleh jadi pendakwah yang hebat di luar. Ramai orang tertarik. Kadang-kadang dia ni guru lagi. Ramai orang tertarik dengan ceramah-ceramah yang disampaikan. Tapi rupanya di sebaliknya, dia tak boleh cakap baik-baik dengan isteri dia. Dia tak boleh cakap baik-baik dengan anak dia. Dia punya anak dengan isteri dia, tengok tak ada apa yang dihormati, respect. Tak ada apa yang respect. Tak ada apa yang dia boleh respect pada suami dia. Apa kadang-kadang jadi macam ni juga. Kalau dia sedar, dia sedar. Kadang-kadang tak sedar. Kadang-kadang tak buli. Hantar engkau lah. Kadang gitu. Jadi kalau Allah beri dia satu panduan dengan dia duduk pada majlis ilmu dan dia dengar pada masyarakat dan dia rasa dia pun situ juga, dia akan berubah. Tapi kalau dia tutup pintu dia untuk belajar dari pengalaman yang dia dengar, habis. Dia akan berubah. Dia kata ni orang lain bukan aku. Kadang-kadang diri dia. Kadang Allah takdirkan orang mengadu kat dia. Sebenarnya Allah takdirkan orang mengadu kat dia ketika suami dia. Sebenarnya itu dia kisah dia. Tapi bila Allah tak beri dia sedar, hati dia tak terbuka untuk memikirkan. Ini macam aku ni. Macam saya katalah. Kalau orang datang jumpa kita, dia kata, Doya, suami akak ni gini. Lepas tu kita fikir, suami aku taklah teruk macam ni. Okey. Kita nasihat dia satu hal. Betul. Tapi kita kena buat apa? Nombor satu. Dia kata tadi, suami aku tak macam ni. Suami dia macam ni, suami aku taklah macam ni. Suami aku okey lah, maknanya. Apa dia kena buat? Ini dia tak ada ni, syukur tak ada ni. Syukur. Allah nak kekalkan nikmat suami dia baik ni, suami dia boleh bimbing dia. Dengan Allah takdirkan dia datang seorang perempuan cerita hal suami dia yang teruk.
Dan dia kata, dalam hati dia kata, suami aku okey tak dalam sini. Allah nak beritahu dia, engkau syukur supaya aku kekalkan nikmat ni pada engkau. Nikmat apa? Nikmat suami baik. Kalau engkau tak syukur, nanti aku tarik suami kau lebih teruk daripada orang yang mampu ni. Waktu tu baru nangis. Nampak tak mesej yang nak disampaikan ni? Faham tak apa yang Allah takdirkan kita nak buat? Faham. Padahal dia boleh cerita dengan orang lain. Betul tak? Kenapa dia boleh kita? Kita bukan ustazah. Kita pun tak rapat kadang-kadang. Tiba-tiba dia WhatsApp kita, Kak, saya nak beritahu ni, saya nak minta tolong. Suami saya gini. Betul. Apa tu dengan suami kau ni? Nanti kita kata lah. Sebenarnya Allah takdirkan dia gerakkan tangan orang tu nak cakap. Betul tak? Apa mesej hikmah yang berlaku ni? Allah nak beritahu kita, engkau tak syukur lah suami kau bagus. Orang cerita, Kak, anak saya gini, lempang saya, apa punya, maki hamun saya. Ada orang kata itu. Hari-hari anak dia cakap dengan dia perkataannya lelucon ni, FUCK tu. Anak bercakap dengan mak hari-hari itu, ini bukan kau hajar ni, nak teruk kan. Kalau sampai kat kita syukur tak anak kita tak bercakap betul kita. Kita kata, anak orang yang tak cakap juga begitu dengan mak dia. Orang lain ialah orang lain, bukan hal kita. Betul tak? Betul. Tapi kita syukur tak? Kita kata. Ustaz. Pernah tak kita peluk anak kita? Bagus kau ni, cium tangan aku. Peluk dengan penuh ke sayang. Walaupun budak-budak biasa lah, budak remaja kan, kadang-kadang dia nakal-nakal juga. Kita peluk dengan penuh ke sayang. Dia boleh pergi kerja dalam cium tangan ni. Walaupun kadang dia tak cium tangan, kadang-kadang dia cium tangan. Tapi masa dia cium tangan ni, kita kata syukur, ya Allah. Bukan semua anak boleh cium tangan bapak dia besar tau. Betul, Ustaz. Kita dengar cerita orang anak dia gini, tujuan dia Allah dengarkan cerita kat kita supaya kita syukur anak kita bukan begitu. Bukan bermakna kita kena hina anak dia, tak. Allah suruh kita doa pada anak dia tanpa pengetahuan dia supaya malaikat datang kepada kita dan berkata, engkau juga akan mendapat seperti itu. Kan saya dah ajar tu kan. 12 golongan yang didoakan oleh para malaikat kan. Ada Ustaz. Kelam malam. Saya nampak kebanyakan ni ikut saya malam-malam. Ada Ustaz. Nampak tak hikmah pada setiap kejadian? Allah buka pada sisi hikmah. Nampak Ustaz. Kak Samaria Hasan dengan Filan. Allah buka pada dia hikmah. Kenapa Allah buka pada dia hikmah ni? Kenapa ada orang dapat melihat hikmah? Ada orang tidak mendapat hikmah. Sebab tu dikatakan ulama ini adalah ahli hikmah. Ahli hikmah. Dia mendengar, dia nampak apa benda mesej sebalik yang tersirat. Bukan yang tersurat. Yang tersurat, suami dia marah dia. Yang tersirat, tak lama, betul tak? Yang tersurat, dia datang cerita kat kita. Yang tersirat, kita kena tahu. Apa kita tahu? Suami aku tak pernah pula pukul aku, marah aku. Kalau ikut, dia buat kesalahan kecil je, suami dia pukul dia. Aku mungkin buat salah lagi teruk, tapi tak adalah suami aku pukul aku, dia sabar. Yang tersirat, kita syukur atau tidak? Yang tersurat, kita dengar cerita. Faham tak yang tersurat, yang tersirat ni? Faham, insyaAllah. Faham Ustaz. Kalau Allah beri kita nampak, kita akan syukur pada semua kejadian lah. Wah, tanya wah. Bukan nak tanya Ustaz, nak minta ni yang ilmu fardu ain tu Ustaz. Tauhid, fiqh, tauhid. Slide tu Ustaz. Okey. Allah, ni salah type. Tauhid, fiqh, patutnya apa ni? Tasawuf. Aku saja buat salah, nak suruh korang tengok. Itu contoh apa tu? Contoh ego. Dah salah tak dengan aku? Aku saja buat salah supaya kau nampak kau boleh betulkan. Aku nak tengok kau tidur tidak. Itu taktik nak cover line lah tu. Husnuzon. Sebenarnya memang bodoh salah pun. Yakin dengan jazam. Saya buat ni kerana saya buat nak cepat kan. Masa terhad. Saya tak baca balik kadang. Okey, apa yang kita nak lihat minta Allah kekalkan hidayah dan taufik pada kita. Minta Allah beri hidayah dan taufik pada pasangan kita dan orang-orang yang kita kenal atau tak kenal. Beri mereka hidayah dan taufik supaya mereka boleh bergerak bertaat. Bergerak pada perjalanan takwa.
bergerak pada perjalanan takwa. Lepas tu, dulu saya ngaji dengan arwah Ustaz Manu kan, Ustaz Manu Puchong. Kalau orang dulu tahun 90-an, kalau duduk ke kelas pengajian Ustaz Manu batu berapa ni? Ustaz Manu? 16? 14? 14. Batu 14. Sana dia ada 2 rumah. Satu rumah ni rapat-rapat. Satu rumah ni dia buat macam surau lah. Ada saf apa kapet semua kan. Kami mengaji situ lah hari Minggu. Pukul 8 sampai Zuhur lah lebih kurang. Pukul 12 lebih tu habis lah. Buka 3 kitab. Kalau orang dulu kita kata Ustaz Manu Puchong tu orang tahulah. Ustaz ni popular lah di sana dia mengajar. Dia meninggal muda. Depan tu ada tahfiz Darul Mukni apa tu nama dia saya ingat. Itu Ustaz Darul Zaman. Bila Ustaz Manu ni meninggal, Ustaz Darul Zaman datang ajar. Datang ajar. Okey. Lepas tu dia ajarlah dulu kan. Saya cakap pasal apa tadi? Ustaz Makno. Sebelum tu. Apa? Topik. Apa? Apa dia? Ahli hikmah. Ahli hikmah. Itu Ustaz Manu kata antara yang mendapat hikmah ni ialah mereka yang ikhlas. Dia katakan mereka yang ikhlas. Itu nama dia ahli hikmah. Mereka tidak melihat dengan mata, tapi mereka melihat dengan apa? Mata hati. Mereka melihat dengan hati. Mereka melihat dengan hati. Mereka melihat dengan hati. Melihat dengan hati itulah hikmah. Jadi mereka melihat yang tersirat. Mereka melihat Allah bagi dia sakit supaya dia makin dekat dengan Allah. Ini nama antara hikmah. Selalunya kita boleh bercakap pada hikmah, tapi kita tak boleh merasa pada hikmah. Kita cakap lah, adalah hikmah ni, kita bercakap je. Cakap. Tapi hati kita masih tak dapat menerima kan. Kadang-kadang kita tak rasa. Hikmah ni adalah benda yang perlu dicapai dengan rasa. Hikmah ni perlu dicapai dengan rasa. Jadi kita ni diuji dengan pelbagai ujian. Rasulullah buat macam lah. Dia lukis satu kotak dekat tanah. Dia lukis satu arrow. Keluar kotak. Sebab kata, ini adalah usia kau, kehidupan kau. Kotak ni lukis ke tanah. Dan dia kata, angan-angan kau akan melepasi usia kau. Dia buat satu arrow, satu garis, keluar. Angan-angan kita dalam hidup ni, nak buat ni, nak buat tu, lepas tu nak capai ni, dia selalu melepasi apa yang kita ada dalam kehidupan kita. Lepas tu Rasulullah buat garis-garis macam ni. Garis lintang-lintang inilah. Ini adalah ujian yang Allah akan turun kepada engkau, sila berhenti. Rasulullah kata Allah akan turun engkau ujian sila berhenti. Dulu sahabat yang bernama, siapa tu? Abu Zaifah Al-Yamani. Dia jumpa Rasulullah di Mekah. Aku nak masuk Islam. Rasulullah kata, kau sanggup tak? Susah. Dia tanya, kau akan diuji. Macam mana? Susah macam mana? Diuji macam mana? Dia kata dengan Abu Zaifah, kau akan diuji bagaimana air mengalir. Tu air mengalir tak? Apa maksud air mengalir? Diuji bagaimana air mengalir? Terus-terusan. Kenapa kan? Tu kita tak tahu lah kenapa. Allah nak bersihkan kita, nak hapuskan dosa kita, tengok kita lalai, nak tarik kita balik dekat dia. Kita sayang orang lain, lebih sayang dia. Dia cemburu, dia sayang kita. Sebab cemburu ni, dia tunjukkan yang orang yang paling kita sayangi, yang paling banyak buat masalah tu masa nanti. Dia nak tunjukkan, kau jangan sayang makhluk dapat teruk-teruk macam ini. Kau patut sayang aku. Aku patut priority, yang utama kau sayang, bukan dia. Allah tunjuk dengan apa? Dengan dijadikan orang yang paling kita sayang, orang ni lah paling banyak buat masalah. Lepas tu masa nanti, kadang-kadang bukan sekarang. Lepas tu dikatakan kena utamakan Allah. Kenapa? Dia yang utama. Dia yang besar dalam kehidupan kita. Bukan besar zat. Dia faham Kalau Allah beri kita hidayah dan taufik dengan mengekalkan situasi itu dalam hati kita, beruntung. Lepas tu, saya cakap ni,
Arwah Ustaz Mano ni, masa kami belajar dulu, ada budak tanya, Ustaz, boleh tak kita baca kunut, baca seorang semayang kat rumah, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait. Selalunya yang baca ni imam, bila imam berjemaah, betul tak? Kalau seorang, patutnya baca Allahumma hdini. Dia budak yang tanya, kawan saya ni tanya, yang belajar sama saya ni, boleh tak kita baca Allahumma hdina? Boleh. Ustaz kata, boleh pada meniatkan akan orang lain. Untuk keluarga. Untuk keluarga, paling kurang untuk keluarga dah. Untuk semua lah, siapa-siapa. Kalau boleh niatkan, ya Allah, kawan-kawan dalam guru online aku, ya Allah. Allahumma hdina fima hadait. Niatkan kawan-kawan online. Saya niatkan anak murid. Saya niatkan anak murid juga. Niatkan. Bila Allah Madinah, saya niatkan semua keluarga saya dan anak murid saya. Sebab apa? Kenapa? Kita kena fikir orang lain. Mungkin dia harapkan doa kita. Walaupun dia tak harap doa kita, kita doakan tanpa pengetahuan dia. Jadi malaikat datang kepada kita. Amin. Kau kena mendapat seperti itu. Apa yang doa ni? Hidayah. Walaupun ada orang yang saya sebut nama dia khusus lah. Tapi pada rangkumannya saya doa secara khusus. Pada pelajar online, saya sebut nanti saya gitu. Bila Allah Madinah saya niat yang gitu. Lepas tu apa yang saya cakap apa yang saya kata kalau kita tak faham pentingnya hidayah ni, kita akan rasa macam benda ni biasa. Okey, apa yang saya kata dulu, 3 perkara yang akan mencabut hidayah. Ingat tak? Sebut. Tak bawa buku. Tak syukur rasa. Hidayah. Satu. Syukur dapat hidayah. Satu. Syukur. Tak syukur. 2. Takut syukur takut hidayah dicabut. Tidak takut hidayah dicabut. 2. 3. Membuat zalim pada binatang. Menzalimi makhluk. Makhluk. Bukan binatang. Makhluk. Makhluk ni binatang ke, orang ke, makhluk. Siapa kata ni? Imam Ghazali ke Ustaz? Pandai. Siapa kata? Nanti kita cerita dengan orang. Orang tanya, Kak, ulama mana cakap ni? Dia nak catat. Okey, dah jadi 3 ni. Siapa cakap ni, Kak? Siapa cakap? Ustaz aku cakap. Tahu Ustaz akan cakap. Dia ambil di mana? Tekan dia reka. Kita kata ni kalam guru. Okey lah, kalam guru. Guru akak cakap Okey lah tu. Yang tepat lagi, siapa cakap? Okey, saya nak beritahu ni. Ibnu Athaillah. Kitab apa? Tanya siapa cakap pun tak tahu. Kitab lagi tak tahu. Kitab Hikam Ustaz. Kitab Hikam. Kitab Hikam. Dulu masa kami temuduga tauliah kan, 20 tahun lalu lah. Dia suruh tulis tau. Okey. Sila nyatakan kitab yang dipelajari, nama pengarang, nama kitab yang dipelajari dan nama pengarang dan siapa yang mengajar kitab itu pada kita lah. Dia ada satu dia bertulis tau. Antara soalan itu, tulislah. Mutala'an Badrain, pengarang dia ni, macam-macam nak tulis. Tulis kitab apa? Muniatul Musalli, Syekh Daud Kuatani. Tulis. Jawharul Mahub, Abdul Rahman Al-Kelantani. Tulis, macam kitab tulis. Ruang ni besar. Nasairul Ibad, Imam Nawawi Banten. Siapa aja? Tulis guru-guru kita lah. Ini arwah Ustaz Azra'i, Tuan Guru. Ini Syekh Fadil Al-Yamani. Tulis nama guru. Lepas tu dia bila dia dah tulis, lepas tu bila ujian lisan, pengundugan lisan, dia ambil apa yang kita tulis pada ujian bertulis, dia tanya, okey. Dia kata Ustaz, dia panggil Ustaz tau. Ustaz. Ustaz ajar Mutlaq Al-Badrain. Ustaz belajar Risalah Tauhid. Apa yang dikatakan 50 kandungan pada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah
dalam kitab Risalah Tauhid. Saya. Kalau tipu-tipu tau, tu bantai je. Dia tanya. Masa tu kalau tak belajar, main bantai je. Habis lah. Habis lah. Grup saya yang pergi, yang saya jumpa, yang saya kenal lah dekat ujian bertulis, saya kenal 12 orang lah lebih kurang. 2 orang je lulus. Bertulis lulus, tapi dekat lisan gagal. 10 orang gagal. Ada tu dah give up, tak nak, dah 3 kali gagal memang tauliah tu. Tapi ramai yang lulus sebenarnya, ada juga lulus. Lepas tu macam kita cakap kalau kita kata kita tak ingat guru, kita pun tak tahu guru ambil dia dari mana. Macam ni lah 8 syarat takwa ni, saya pun tak tahu guru saya ambil dari mana. Kita cakap kalam guru. Okey. Sekian lama sangat dah 1 jam setengah dah. 1 jam 1 jam 10 minit. Dah lah. Nanti sambung. Panjang cerita Hidayah Taufik ni. Kita nak berhenti kat situ. Sambung nanti syarat kedua. Daripada 8 syarat perjalanan takwa, syarat takwa 8 syarat. Nombor 2 apa? Faham tentang Islam. Nanti kita cerita. Nombor 3, yakin yang jazam. Dia cerita lah ni semua ni. Okey. Cukup. Apa nak tanya? Ustaz, maaf saya nak tanya, yang pukul 11 nanti tu, kita mula daripada muka surat pertama ke yang Ustaz cakap kali bacaan kali kedua tu? Okey, maknanya siapa yang macam saya baru masuk dah ke tengah ni, kita boleh join sebab dia start daripada tapi kelas tu sebulan sekali, tapi elok join lah. Sebulan sekali pun tak apa. Kelas tu sebulan sekali, saya dah mula baca dekat surau tu. Dia ni sebenarnya di program ni tazkirah Jumaat. Mula pukul 12 sampai pukul 1 masa pergi zahir ke surau. Tapi bila lama tak buat, dia kata Ustaz, buatlah Ustaz, dah lama sangat tak buat kuliah. Buatlah, tak apalah. Kita dia mula panggil minggu ni. Tapi kelas ni sebulan sekali. Jadi nanti kita baca muka pertama lah, macam muka pertama lah. Pukul 11 pagi, itu langsung daripada tajaan apa tak nama surau ni saya tak ingat lah. Dia surau bawah flat. Abdul Rahman Auf. Rahman Auf. Tapi rasanya bukan Abdul Rahman Auf lah nama dia. Saya rasa lah. Kalau orang saya dah perasan nama dia. Dia Ustaz, memang betul Ustaz nama dia. Nama dia. Ada dua surau lah. Dekat Bangi. Persin 11. Dia Persin 11. Dia ni. Ustaz. Ya. Ni luar daripada tajuk ni lah. Nak tanya, kalau kita surah Kahfi tu, kita start baca daripada lepas asar ke, hari Khamis tu ke sampai hari Jumaat? Dia bukan lepas asar. Dia lepas maghrib. Macam mana? Lepas maghrib. Malam tadi sampai? Bila boleh baca, jangan lewat daripada maghrib besok, Jumaat. Hadis Rasulullah ni dia kata, baca malam, ada yang kata baca hari Jumaat. Ada yang kata baca malam Jumaat. Tapi yang terbaik baca malam Jumaat. Dulu guru kami kata yang paling afdal ni baca malam Jumaat. Jadi baca sebelum subuh tu dah habiskan. Terima kasih Ustaz. Kalau nak baca hari Jumaat pun tak apa. Tapi yang eloknya dulu guru kata apa? Baca malam Jumaat. Kalau dah biasa baca Yasin tak apa. Baca Yasin pun tambah lagi. Tambah dengan surah Al-Kahfi. Maka Allah beri dia cahaya sampai Jumaat akan datang. Cahaya ni apa? Cahaya ni iman, cahaya ni petunjuk, cahaya ni ilmu, cahaya ni rezekinya halal. Itu semua cahaya lah. Cubalah istiqamah sedapat mungkin. Okey? Dah? InsyaAllah dah InsyaAllah Ustaz. Kalau ada masa datang jumpa pukul 11, 10.45 saya bagi link. Ada masa lagi, malam pun ada kelas, insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf semua, pasti banyak kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kawan-kawan.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين